إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى حضرة والدينا لمشايخنا ومعلمينا وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qawlana. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik Allah serta pimpinan daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala ke jalannya yang lurus sehingga akhir hayat kita. Zaman yang kita duduk sekarang ini bukan zaman masa muda kita. Bukan zaman masa kita kanak-kanak. Tapi zaman yang kita duduk sekarang ini adalah zaman yang terlalu akhir. Perjalanan alam dia akan terus berjalan. Berjalan. Dia tak berhenti. Alam ini berjalan sehingga saat ini kita hidup, tanda-tanda Dajjal dah mula zahir. Tanda-tanda akhir zaman dah mula timbul. Dan perjalanan dunia ini ataupun alam ini dia tak berhenti, dia terus ya. Tanda ni akan zahir satu. Ya, selepas satu berlaku. Dan Dajjal seperti mana yang kita dengar, ya, tanda-tandanya telah mula zahir untuk dimunculkan oleh Allah. Hatta kan sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yakhrujud dajjal. Tidak akan keluar Dajjal. Hatta yazhilun nas an dhikrihi, sehinggalah lupa manusia ini daripada menyebut-nyebutnya. Ketika zaman itu manusia ini mula terlalu rosak. Dah rosak sangat. Dah terlalu jahat sangat. Masa itulah ya dia akan muncul. Bila orang dah lupa langsung daripada mengingatinya. Hatta Nabi kata tidak disebut langsung di mimbar-mimbar, Nabi cakap. Tak diingatkan langsung tentang perkara itu. Selagi mana umat Islam ataupun orang-orang yang alim dan manusia menyebut-nyebut, mengingati tentang perkara-perkara ini. Nabi kata la yakhrujud dajjal, tidak akan sekali-kali keluar Dajjal. Jadi sebab itu orang yang rosak ini ialah bukan badannya rosak, tetapi jiwa dia rosak, hati dia dah rosak, rohnya dah rosak, qalbun dia dah rosak. Ketika hati kita rosak, pada ketika itu semua akan rosak. Akhlak kita habis, akhlak kita rosak, ya,
Dan ketika semuanya rosak, alam akan jadi rosak. Bila manusia yang mentadbir alam ini rosak, maka alam jadi rosak. Ketika manusia ini mula lupakan Allah, jauh dengan Allah, ketika itu manusia akan rosak. Ketika manusia mula rosak, apa yang dia pegang akan rosak. Apa yang ditadbir akan rosak. Rosak ini bukannya hancur, tetapi binasa pada segi agamanya, rosak pada segi akidahnya, rosak sebagai seorang hamba yang mukmin. Ketika inilah yang kita tidak mahu apabila kita berada dalam golongan orang yang rosak ini. Orang yang rosak ini, yang Nabi kata bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Nabi kata Islam ni dia mula datang asing sikit je. Nabi dan beberapa sahabat, asalnya Nabi seorang. Betul, orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab kata Nabi gila. Gila lah tuan-tuan, seorang-seorang boleh nak buat kerja macam ni. Bukan apa yang Nabi bawa itu gila. Apa yang Nabi bawa, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib percaya. Abu Talib sendiri ketika berlakunya tentang Abrahah nak menyerang Makkah Al-Mukarramah, nak merobohkan Kaabah, Datuk Nabi ini sendiri meminta kepada Allah, wahai Tuan yang memiliki Kaabah, minta jaga Kaabah. Mereka percaya adanya Allah. Mereka percaya tentang Islam ini. Tapi mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan apa yang Nabi bawa tu gila, tak. Tapi Nabi SAW dalam keadaan yang sedikit, tapi melakukan kerja yang besar, sehingga kesannya kita dapat Islam. Kesannya nama kita sebagai nama orang Islam. Kesannya kita dapat semayang. Kesannya kita dapat tahu baca Quran. Kesannya kita dapat menyebut nama Allah. Ini kesannya. Sebab itu apabila ditanya oleh sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ghuraba ya Rasulullah? Orang baik yang sedikit dikelilingi oleh orang-orang jahat. Ketika itu orang yang betul-betul nak jadi hamba Allah sikit. Yang betul-betul nak menjadi kekasih Allah sikit. Yang sayangkan agama sikit. Yang boleh memakmurkan agama sedikit. Tetapi mereka dikelilingi oleh orang-orang jahat. Apa maksudnya? Fitnah tu dah besar. Fitnah berlaku. Banyak ujian. Nak buat baik, datang uji ni, datang uji ni. Sehingga kan ujian itu kita jadi lemah. Sebab itulah orang yang nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang nak dapat duduk tempat orang yang istiqamah, disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dua telah disebut. Syarat untuk hampir kepada Allah. Bulan ni kita masuk syarat yang ketiga. Apa dia? Dan syarat yang ketiga, kenderaan. Apa kenderaan? Dan murad dengan kenderaan itu iaitu himmah. Apa himmah? Yakni bersungguh-sungguh menjalani akan jalan ini seumur hidupnya. Kalau nak jadi hamba Allah, nak tetap jadi hamba Allah, nak mati sebagai hamba Allah, kena sungguh-sungguh. Itu dalam kitab disebut mujahadah betul-betul. Sebab kita duduk dalam zaman ujian itu keliling. Depan, belakang, bawah, atas, kiri, kanan. Ujian itu datang. Bila kita benar-benar nak dekat dengan Allah.
nak amal Islam betul-betul, nak yakin dengan Allah betul-betul, ketika itu datang ujian, macam-macam ujian. Lepas itu, orang dulu kecil-kecil lagi dah ditanamkan dengan akidah. Kita ndoi anak dulu-dulu. Kan? Mana ada kita nyanyi lagu Dondang Sayang? Ada tak? Sambil ndoi ke anak, nyanyi Dondang Sayang. Tak ada. Didendangkan dengan kalam tayyibah. La ilaha illallah. Tak? Anak tak tidur, mak tidur. Tak? Itu orang dulu. Itu yang disebut kepada kita awal agama mengenal Allah. Inilah perjalanan orang terdahulu. Perjalanan pejuang-pejuang dulu. Pendekar-pendekar dulu, mereka bukan pandai silat saja. Akidah mereka ni betul. Lepas itu, diletakkan awal agama mengenal Allah. Sebab tauhid kita bila betul dan kita duduk pada jalan yang betul, kita akan jadi orang betul. Kita akan jadi orang baik. Dan orang baik ini Allah akan bagi perkara-perkara yang baik. Tapi nak jadi orang baik susah. Sebab benda baik ini, kenapa dia susah? Dah lah susah, percuma pula. Benda jahat senang, tapi kena bayar. Apa benda jahat yang tak kena bayar? Semua kena bayar. Nak tengok panggung wayang, kena bayar. Bukan tiket aja. Itu kopok-kopok lagi nak bawa. Kan? Kena bayar. Nak buat jahat, kena bayar. Tapi nak buat baik, percuma. Tapi susah nak buat baik. Nak buat baik susah. Tetapi nak jadi orang baik pun susah. Nak jadi orang jahat senang. Lepas itu orang tua-tua dulu cakap apa? Nak jadi jahat sehari je. Sekejap aja. Nak jadi baik bertahun-tahun. Buat jahat sekejap je tuan-tuan. Nak jadi jahat ni sekejap je. Tapi nak baik bertahun-tahun. Kerana apa? Sebab orang yang nak masuk syurga ni susah. Sebab syurga ni tak ada satu tempat pun yang tak seronok, yang tak sedap, yang tak puas hati. Semua puas. Makannya puas, berbininya puas. Ni dalam dunia orang tak puas tu yang menokok lagi, menambah lagi. Sebab dia kata tak puas. Kan? Kan? Ada yang teringin tak dapat-dapat lagi. Kan? Saya tak takut bini ustaz, bini saya menakutkan kata. Jadi di syurga besok tak ada yang tak ada puas hati. Keretanya puas hati, buruk ni puas hati. Rumahnya puas hati, semuanya puas. Maka nak dapat habuan yang puas, kena sungguh-sungguh. Sebab itu ulama disebutkan di sini. Apa kata dia? Iaitu sekira-kira jangan lalai, kata dah nampak. Dan jangan lupa dan jangan segan. Segan pun jangan. Makna jangan malas lah. Nak semayang sunat, jangan malas. Tak? Malas nak semayang. Nunggu derian tak malas. Gedebuk dengar. Tentang bungkang lari. Kalau aku tak lari, ada orang lari dulu, kata dia. Ni tak? Orang ada dusun derian lah kan. Orang ada dusun derian, kebun derian. Kenapa? Gedebuk jatuh. Terah kita pergi. Tunggu esok. Tapi
Tapi kalau sembahyang sunat, tak apalah, esok ada, kata. Macam dia tu, tahu yang besok dia hidup lagi. Ini yang dikatakan lalai. Sebab anugerah nikmat yang paling besar selepas daripada iman dan Islam, iaitu hidup. Kalau tak hidup, tak dapat sembahyang. Kalau tak hidup, tak dapat baca Quran. Kalau tak hidup, tak dapatlah makan, open house. Ni kan. Ni orang tak puas-puas lagi ni. Open aja. Ya. 3 tahun dia kata. Ada yang katakan tak dapat raya 3 tahun. Raya tahun ni kena 3 bulan. Orang kata. Memang betul-betul balas dendam tu. Tak ada pula dia kata, oi tak dapat tahajud dah 3 tahun, 3 bulan straight sembahyang tahajud. Tak ada. Tak ada teringin macam tu, tak ada tuan-tuan. Orang Perak kata tak siar langsung. Jadi tak ada dalam hati kita. Tuan-tuan, kalau keinginan kita tidak ada langsung keinginan akhirat, di mana kita di akhirat? Hidup ini tak ada keinginan akhirat. Macam orang nak masuk syurga, tapi ada tak dalam sebulan ni teringin nak masuk syurga? Ada tak? Macam katalah dulu di di Manjung dulu tak ada Giant. Kan? Giant tak ada. Saya mula ngajar dulu apa tak ada. Sekarang ni semua ada dah. Saya mula ngajar dulu di Setiawan. Mula-mula dulu saya ngajar masjid daerah Setiawan. Tu mula saya ngajar. Kitab yang saya ngajar itu masa tu kitab Darussamin, tak silap. Ada berapa tahun saya ngajar situ. Mula tu, barulah saya pindah ke Manjung. Tak ada apa. Mula buka dulu, teringin nak pergi kita. Betul kata Giant ni, kata. Apa ada dalam Giant tu? Tak? Kalau ada benda baru di tempat kita tu, kita dengar. Teringin. Ada tak dengan syurga macam tu? Teringin nak masuk syurga. Dengar cerita dah. Ada tak teringin macam itu dengan akhirat, seperti mana kita teringin dengan dunia? Orang nak beli kereta baru kan, cakap dengan anak, abah teringin lah kalau boleh pakai kereta ini katakan. Dan kumpul dah duit tapi tak apa cukup, tinggal 3,000 lagi. Awak cakap dengan anak kan, nak buat down payment kita. Ya dah. Kalau kamu boleh nokok 3,000 lagi, elok benar lah. Nampak tak? Teringin. Sampai termimpi-mimpi. Abah dah mimpi 7 kali. Kalau tawab tu kira sah dah tu. Kata. Dia kira mimpi dia tu. Jadi anak pun dengar kesian. Corang sikit kumpul-kumpul. Cukup. Bolehlah buat down payment. Nampak? Ada tak rasa keinginan kita dengan akhirat itu seperti mana kita rasa keinginan kita itu dengan dunia ni? Besarnya. Jadi kalau kita nak tahu diri kita macam mana, ukur di situ. Lepas tu guru saya pesan, kalau kamu nak tahu hubungan kamu dengan Allah, dekat ke jauh, maka kata dia, tatkala kamu menyebut namanya, apa perasaan kamu? Nak tahu dekat ke jauh. Kalau kita sebut nama orang yang kita benci, apa perasaan kita? Malas nak dengar, mampus geluk. Ya tak? Tapi kita dengar nama orang yang kita paling sayang, apa perasaan kita? Tuan-tuan, bezakan dua rasa tu, maka tuan-tuan bawakan
rasa itu kepada Allah. Apa perasaan tuan-tuan? Itulah ukur. Peto orang dulu, dia ajar kita dengan menyebut nama Allah banyak kali supaya dapat rasa tu. Dia disuruh sehari 5,000, sehari 10,000, dia suruh sebut zikir nama dia. Allah, 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 Allah. Sebab diukur tentang hubungan kita dengan Allah. Itu ukur hubungan kita dengan Allah. Tapi sebut nama dia Allah. Lagi banyak sebut, lagi banyak menguap. Jadi ukurlah. Aku dengan Allah rupa ini rupanya. Tak ada rasa apa pun. Padahal yang hidupkan aku hari ini dia. Yang bagi aku makan hari ini dia. Yang boleh semayang rapat-rapat hari ini dia. Dia yang bagi. Yang boleh tak payah scan hari ini dia. Kalau dah asal masuk bawa tak bawa telefon. Dah sampai pintu masjid, telefon tak bawa. Patah balik. Nah masuk kan takut orang tanya, udah scan ke belum kata. Nampak? Siapa yang bagi ni semua ni? Dia. Tapi aku tak ada apa rasa apa-apa dengan dia. Sebenarnya tu dia dengan aku siapa? Ini nak mula tanya ni. Sebenarnya dia dengan aku tu siapa? Yang daripada aku lahir sampai sekarang buat baik, tak pernah buat jahat. Tak pernah buat jahat. Ya? Siapa dia tu? Mak ayah kita buat baik dengan kita, ada masa. Tak ada masa. Tak ada batas kebaikan itu. Jadi, kita tak ada rasa langsung. Rasa apa-apa pun tak ada rasa. Sayang pun tidak. Rindu pun tidak. Ya? Kalau rindu tentu selalu sebut-sebut nama dia macam kita rindukan anak kita. Tentu kita selalu sebut, awak ni selalu lah sebut nama budak ni. Karang tersedak dia karang. Nampak? Itu orang Melayu. Asyik-asyik sebut, mau baliklah dia. Tak. Tapi kita tak sebut langsung. Kalau sebut pun, sekadar menjadi amalan, tak ada rasa apa-apa. Kalau 500, sekadar nak habiskan 500, habis 500 tu habislah. Kenapa buat 500? Kenapa buat ni? Itu pun minta balas. Ya Allah, aku buat ni, kau balas ni tau. Kalau tak balas, aku tak nak buat. Ya Allah, aku buat ni, kau mesti balas tau. Kita nak balas setiap nikmat Allah daripada kita lahir sampai sekarang. Boleh tak balas? Jadi Haji minta balas. Sebab itu orang yang malu dengan Allah, dia tak ada. Tak ada dia minta balas. Ya Allah, yang aku nak rahmat engkau aja. Yang aku minta adalah kasih sayang engkau. Yang aku minta adalah keredaan engkau. Malu aku nak minta balas ni tadi. Aku baca Waqi'ah, aku baca Yasin, aku baca salawat, aku baca tasbih. Malu nak minta balas sebab banyak sangat nikmat yang kau anugerahkan kepada aku sehingga aku tak mampu nak balas balik. Baik. Dan jangan letih. Jangan letih. Ya. Kita cari duit sampai sekarang tak letih. Tak? Cari duit sampai sekarang tak letih. Cari. Dulu pencen 50, naik 55.
naik 55, naik 60 katanya nak sampai 70. Besok sampai sakaratul maut. Selagi tak sakaratul maut, tak pencing kata. Sudah. Mana cari duit tak letih-letih. Kenapa semayang letih? Kenapa zikir letih? Kenapa buat kerja agama letih? Kenapa itu letih? Tak ada letih. Tak ada istilah letih. Orang yang nak jadi hamba Allah tak ada istilah letih. Kalau nak dapat sana telok. Orang lain besok kuburnya sempit, awak luar. Saujana mata memandang. Itu ada amalan. Ya. Saya pun guru saya beramal, tapi saya tak jumpa pula hadisnya. Tapi kalam ulama'nya saya jumpa. Ya. Selepas salat kita baca syahadah ini, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun. Siapa yang membacanya dijauhkan dirinya daripada neraka Allah sejauh bumi dan langit. Tiap-tiap lepas salat. Baca syahadah. Tapi saya tak jumpa hadisnya. Amalan ni guru saya amal, ayah saya amal. Tapi saya tak jumpa hadisnya daripada mana, tetapi saya cuma jumpa daripada amalan ulama. Maka macam mana boleh ada jauh kita daripada neraka sejauh bumi dan langit? Maka sebagian ulama mengatakan jumlah doaiyah. Fadilatnya itu jumlah doaiyah. Berdoa, berharap agar kita dijauhkan daripada api neraka setiap kali kita membacanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun. Kita dah tua-tua ni apa nak lagi tuan-tuan? Makan pun dah sejemput. Makan nasi pun dah sejemput tuan-tuan. Dulu boleh kita mentega darah 2 pinggan. 2 pinggan. Orang Perak kata 2 pinggan bombon nama. Menggunung nasi tu. Selesai. Selesai tuan-tuan. Saya muda-muda dulu 2 pinggan tu tak payahlah nak ni. Takat 2 pinggan tu 2 pinggan tu hadap macam tu je. Orang dulu kata kau nak bela hantu raya ke? Asal mentega darah banyaknya hantu raya. Dulu kita takat 2 pinggan bombon tu memang kita hadap elok aja. Tapi tengoklah dulu kita buat kerja apa makan 2 pinggan, menggunung, siap lepas tu. Angkutlah tempurungnya 1 kuning. Jangan pandai makan je. Dulu. Baik. Kemudian supaya sampai kepada mereka yang tinggi dan maqam yang tinggi seperti firman Allah Ta'ala walladzina jahadu fina linahdiyahum subulana. Bermula mereka itu yang bersungguh-sungguh di dalam menjalani akan kami jalan Allah, orang yang sungguh-sungguh
menuju jalan Allah, mujahadah betul-betul, jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. Sebab kiri kanan jangan pandang. Terus saja. Terus saja. Jangan toleh kiri kanan, sebab kiri kanan ni macam-macam nampak cantiknya. Ya. Kita tengah berjalan, kalau toleh kiri kanan kan macam-macam lah. Singgah ni jap bang. Singgah ni lawa pula. Singgah lagi. Bila nak sampai? Ya. Kita nak terah dah. Umur dah tak apa ada. Ya, tak ada masa dah. Nescaya kami tunjukkan akan mereka itu jalan yang menyampaikan akan makrifah akan kami. Kenal Tuhan. Ya. Kita ni ilmu kenal ada, kenal tak ada. Ilmu kenal ada. Kadang dulu-dulu lah. Ni cerita dulu, sekarang dah jarang jumpa dah. Kalau labun kedai kopi itu, labun makrifah aja. Tak? Ilmu kenal ada. Kenal tak ada. Tahu Allah ada. Tapi mana yakin ada duit dengan ada Allah? Itu tanya. Sifat 20, oi jangan main. Kalau kita sebut sifat 20, kata lah. Sembang sifat 20 dia kata lutut. Tak? Tapi mana kita yakin ada Allah dengan ada duit? Kita tanya. Mana lebih rasa tak ada Allah dengan tak ada duit? Mana sifat 20? Ada duit. Rasa memang ada duit betul lah. Jalan berkepak lah kata orang Perak. Kan? Berkepak jalan, bawa duit. Baru ni dapat 10,000 kan. Begini jalan. Kau surut duit. Kuncuk. Bila masa ada rasa Allah? Pernah ada rasa Allah dalam semayang? Pernah ada rasa Allah ketika baca Quran? Pernah ada rasa Allah bila semayang tahajud? Mana ihsannya? Islam, iman. Ihsan tak ada. Bila tak ada ihsan, tak adalah kiamat. Itu cerita guru saya. Kiamat ni binasa semua alam. Ya. Macam mana nak membinasakan sekalian makhluk? Makhluk memberi bekas, makhluk itu yang mula. Tak ada makhluk risau, ada makhluk seronok. Tak ada duit, risau. Tak ada Allah, lantak lah. Bila masa kita ada rasa ada Allah Ta'ala? Bila? Orang bercakap, saya tanya dengan orang bercakap, Ustaz, masa kat Mekah, terasa Ustaz, kamu terasa apa? Depan Kaabah terasa, kamu terasa ada Kaabah, bukan terasa ada Tuan Kaabah. Betul bila tak ada Kaabah, tak ada lah rasa. Semayang depan Kaabah, khusyuk. Kaabah hilang, habis. Jadi sebenarnya kita ni makrifah apa? Ilmu makrifah ada. Ilmu makrifah ada. Bila kita rasa ada Allah? Itu dia. Mana lebih yakin ada reta dengan ada Allah? Tak yakin kita. Tapi kita tak khabar. Jangan tak ada reta udahlah. Tak pernah khabar. Jangan tak ada Allah dalam hidup aku udahlah. Kenapa? Orang yang ma'rifah, orang yang yakin, dia tahu Allah itu zat yang maha kaya.
tak akan miskin si hamba jika dia yakin kepada si kaya. Tak akan miskin dia. Jadi tak takut dia sentiasa bersama kepada dengan yang maha kaya. Dah, tu dia. Tak takut apa tuan-tuan? Ni jaga-jaga tuan-tuan. Kita dah teruk sangat zaman ni. Dia dengar cerita kan nak berlaku krisis makanan. Tuan-tuan, kalau kita ada duit, tak ada makan, apa tuan-tuan? Apa nak dibeli kan? Barang dah makin mahal dah ni. Ni apa ni? Sardin sekarang tin besar RM10. Kita makan dulu RM2 lebih. Sardin cak ayam. Saya dah lama tak makan cak ayam. Saya makan petima. Dengan adabi. Saya tak makan cak ayam tu dah. Berpuluh tahun saya tak makan. Ada sardin Melayu tu saya tak makan cak ayam. Ayam tu cahaya Nun Alip punya. Tapi kalau nak makanlah, tak kisah. Ya. Macam kita dulu-dulu makan laksa kedai Cina, macam itulah. Kita kata apa? Cina ni Cina Hokkien, Ustaz. Tak. Tak, saya lalu tu tuan-tuan. Dulu masa saya sebab saya ni asal orang Sabak Bernam. Sebenarnya balik dari semayang subuh dengan arwah atuk saya ni imam masjid. Jadi saya ni rajin dibawa dia tu semayang subuh. Balik tu dia kendonglah saya dengan basikal yang ada palang tengah tu, awak duduklah tengah tu. Dulu tak kisah, duduk janji boleh ikut. Kematu lah punggung. Kan? Balik tu tiap-tiap pagi. Mana tempatnya? Minum kedai Cina. Nama kedai tu kedai bongkok nama. Saya ingat lagi. Apa makannya? Kopi roti bakar. Dia ada 2 roti. 1 roti bakar, 2 roti kukuh. Yang mana tak apa suka roti bakar, makan roti kukuh. Ya tak? Bila tanya, Tok, Cina Hokkien. Tak. Jadi kalau kamu nak buat hujah kata makan sardin cak ayam tu Cina Hokkien, terpulanglah. Saya dah puluh tahun tak makan. Ya. Kenapa tuan-tuan? Kita ni dulu jahat. Semayang sunat malas, baca Quran malas. Kalaulah makanan ini pun kita tak boleh nak, usaha teruknalah kita. Selagi kita boleh tolak, ya, cari hak yang orang kita carilah. Pucuk, ya, soon, ya, cari orang kita, ya. Alah, tak makan pucuk tak matilah. Ya, tak boleh Ustaz. Saya kalau tak makan ni mati. Tak tahulah itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, sebab kata Nabi apa? Makanan ini punca segala kejahatan. Perut punca segala kejahatan kata Nabi. Perut punca segala kejahatan. Mana perut ni apa tempat simpannya? Makanan. Jagalah, ya. Jagalah, bukan susah no. Ya. Macam dulu ais kepal, orang Melayu tak jual. Dia je yang jual. Lepas dia kencing, ya, dia kepalnya ais kita. Elok no lah. Mana pernah basuh? Umat tu tak pernah basuh. Kencing tak pernah basuh. Ya, dia lambung-lambung aja. Lepas tu sagatnya ais. Dulu kami sagat. Sagat. Kepalnya. Dia boleh lepas kencing.
Jadi tutupnya dengan sirap. Sedap benar nyedut dia. Bukan sekali awak nyedut. Bukan sekali awak nyedut tu. Tiap-tiap balik sekolah awak nyedut. Ya, kamu fikirlah. Kadang dah tua ni pun nak nyedut juga. Ya, fikir-fikirlah, ya. Memanglah dia tak makan balik bayar, dia tak belanjin, kencingnya tak serupa kita, beraknya tak serupa kita, dia tak cebok. Sebab apa? Ghalibnya begitu, dia memang tak cebok. Kebiasaannya. Tak? Kalau dia cebok, kalau tu cerita lain. Nama pun kalau. Ya. Kalau boleh elaklah. Ya, baik. Zaman ni zaman dah ujung benar dah. Ya. Dan dengan makrifah akan Allah itu, iaitu dapat makrifah yang tinggi dan maqam yang mulia, iaitu martabat anbiya dan aulia, yang arifin, yang muqarrabin. Ya. Inilah mana kita dapat lalu jalan-jalan itu. Bukannya kita duduk maqam Nabi, tak. Salah. Sekurang-kurangnya dapat rasa macam mana mereka yang telah dikurniakan oleh Allah rasa tu. Contoh macam ni. Sahabat-sahabat, nabi-nabi, sahabat-sahabat, nabi-nabi dapat tengok Nabi. Nabi-nabi dulu dapat ke Ustaz tengok Nabi? Dapat. Masa bila? Masa Isra' Mi'raj. Kan Nabi mengimamkan salat 2 rakaat para anbiya. Ada dengar cerita tu? Itu tema dapat. Kita berapa kali dapat? Dapat jangan cerita dengan orang. Ni dapat cerita dengan orang. Orang berkata, aku tak kenal si Budin tu. Budin jumpa Nabi. Sebab itu kata ulama sebut dalam kitab, kalau jumpa jangan cerita dengan orang, ceritalah dengan ulama yang kita percayai, orang alim yang dipercayai. Jangan cerita dengan kawan. Cerita dengan kawan-kawan jadi fitnah. Sekarang ni dah semua benda nak cerita dengan orang. Jumpa Nabi, buat video. Dah katalah dia orang. Semua nak berzikir, buat video. Tuan-tuan, jangan sampai hidup kita jadi fitnah. Sebab itu Nabi kata zaman ini zaman fitnah. Orang zikir sekarang masuk buat video, tuan-tuan. Solok 10 hari masuk buat video. Orang dulu tak. Tu namanya solo. Duduk dalam kelambu menyorok. Udah menyorok, dikabur dengan orang. Tu nama orang tu bawau dal wauha, cerdik. Awak udah menyorok, jangan kabur dengan orang. Tidak semua nak kabur. Dapat duit, kabur. Kahwin seorang lagi, kabur. Semua nak dikabur enggak? Makan, kabur. Mujur berak, udah kabur. Saya tengah berak, tolonglah like video saya. 1 like seketui, kata dia. Punya teruk orang sekarang. Ni orang sekarang. Macam mana tak jadi fitnah? Jadilah fitnah, fitnah dan fitnah dan fitnah dan fitnah dan terus fitnah. Orang tengah berzikir, orang yang suluk saja tahu rahsia suluk. Itu dia.
Baik. Kalau kita perangai macam tu, korang-korangkan. Ya, korang-korangkan lah. Tak guna pun cerita dengan orang semua. Ya, baik. Dan syarat yang keempat. Tu. Ya. Udah kita sampai sini ya. Bulan depan. Boleh ya? Bulan depan. Cukuplah. Bulan depan syarat yang keempat. Ya. Maksudnya. Tuan-tuan tolong doa bulan depan mudah-mudahan saya dapat datang. Sebab saya takut program masjid ni bertembung dengan bulan 6 bulan depan, insya-Allah saya dapat datang. Insya-Allah bulan depan saya dapat datang. Insya-Allah kita jumpa lagi. Kalau saya tak mati lah. Ya. Tapi kalau tengok cara macam tuan-tuannya mati dulu. Tengok cara tak lakatnya. Cara tak lakatnya tu lah, tak lakat apa. Takkan orang tak larat pula hidup lama lagi kan. Tentulah orang tak larat pergi dulu. Tidak gurau. Ya. Seluruh. Ya. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam rahmat. Mudah-mudahan Allah bagi peluang kepada kita. Ya, tebus balik kesilapan kita. Zaman kita dulu. Yang kita telah buang dalam perkara yang tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dengan rasa rendah diri saya minta doa semua orang untuk ketiga-tiga madrasah kami, khususnya madrasah yang sedang kami bina di Kuala Terengganu, hasil daripada wakaf jamaah di Kuala Terengganu. Tuan-tuan tolong doa supaya pembinaannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berhajat agar hujung tahun hadapan kami dapat siapkan seluruh bangunan tersebut, iaitu satu surau. Surau tu besar tuan-tuan. Surau tu rasa saya ada daripada dinding tu sampai tiang ni, luas ni. Ya, luasnya dinding ni sampai tiang ni, panjang sikit lagi ke sampai betul-betul besar ini. Ya, besar surau ni. Ya. Jadi tuan-tuan tolong doakan 2 blok asrama yang akan kita buat sepanjang 100 kali 30, 2 blok lah. Mana 2 blok ni? Mana 200 kali 100 kali 30, 2 blok. Mana 2 bangunan, kantinnya dan beberapa bangunan untuk rumah guru dan petugas madrasah. Tuan tolong doa. Saya minta doa tuan-tuan. Doa dan tuan-tuan terus doa. Mudah-mudahan apa yang kami buat sebagai jariah dan Allah redha. Kadang orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau kami nak serta sama untuk bina madrasah tu? Boleh, tak ada masalah. Cumanya sekarang saya kurang sikit untuk buat kutipan-kutipan tabung dan membuka wakaf lot, kerana saya merasakan zaman ini dah terlalu ramai sangat dah orang buka tabung dan wakaf lot ni tadi. Jadi saya bagi kesempatan pada mereka. Ustaz macam mana pula? Saya serahlah dengan Allah dan saya harap Allah tolong saya dengan saya minta doa semua orang. Jadi kenapa Ustaz tak buat? Sebab ramai orang dah buat. Jadi saya bagi peluang kepada orang lain lah, untuk mereka selesaikan dana tabung madrasah yang lain-lain. Jadi selalu orang tanya, sekolah Ustaz macam mana? Saya kata insya-Allah, jika kalau kita buat benda betul, Allah akan bagi kita perkara yang betul. Tak mungkin Allah akan tinggalkan kita. Baik itu tuan-tuan, mudah-mudahan dengan berkat doa semua orang, sebab doa orang tua ni doa dia makbul kata Nabi. Sebab umur tua ni umur rahmah, umur tua ni umur kasih. Allah sayang kat kita. Sebab itu Allah bagi kita penyakit, darah tinggi, gout,
Jadi kencing mana, orang lain semua masih awak mana. Ya. Jadi sebab itu rahmah. Kenapa Allah bagi kat aku macam ni? Ya, tak dimatikan aku muda. Sebab dengan penyakit yang Allah bagi dekat kita, sehari Allah ampunkan dosa kita 100 dosa. Dan Allah kurniakan kepada kita 100 rahmat. Kalau setahun, berapa banyak dosa yang dah habis. Kalau 10 tahun sakit kita, banyaknya dosa kita dah habis. Dengan kita tak payah baca istighfar pun. Cuma makan ubat kencing manis je. Senang tuan-tuan. Senang tak? Senang. Yang sakit jantung, tak mati ke pun. Cuma kadang sakit, tertekan tu sikit aja. Dibagi sikit. Sebahagian daripada rasa sakaratul maut. Sebahagian. Sikit sangat. Ya. Tapi masih lagi boleh makan roti canai lagi pagi. Teh tarik kedai mamak. Dia hidup dengan mamak 40 tahun. Mana nak pisah? Ya tak? Boleh lagi makan nasi lemak. Kan? Jadi, terima kasih ya Allah dengan perkara yang kau bagi pada aku. Sebenarnya kau sayang aku. Ya. Jadi tuan-tuan tolong doa ya. Baik. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, sama ada dosa yang kami tahu dan dosa yang kami telah lupakan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, umur yang kau berikan kepada kami sehingga hari ini, kami ucapkan terima kasih ya Allah, dan jadikanlah anugerah hidup ini kami terus bersyukur kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan umur yang Kau kurniakan atas kami sehingga saat ini ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kuatkan kami untuk buat baik kepada Engkau ya Allah, kerana Engkau terlalu baik pada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami minta ampun, kami minta maaf sebab kami tak mampu nak balas kebaikan Engkau ya Allah atas kami. Kami tak mampu nak balas segala nikmat yang telah Engkau berikan atas kami ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, apa yang kami buat dalam hidup ini, pimpinlah kami ya Allah, sertakan taufik dan hidayahmu atas kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pelihara kami daripada sesat dan menyesatkan ya Allah. Ya Allah, apa yang kami buat dalam urusan dunia dan akhirat kami, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.